kata beliau adalah pemikir yang membumikan ilmunya di Nusantara ini ataupun di alam Melayu ini. Jadi banyak pandangan yang dikemukakan oleh beliau itu berasas kepada budaya dan sistem nilai alam Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oleh kerana saya pertama tahniah kerana mengadakan wacana ini ya. Saya oleh kerana saya disebut nama tadi, maka saya ingat saya sebenarnya juga sebagai seorang ahli akademik, saya pun ada sentimen juga dengan Pak Hamka ini ya. Bila Datuk Ahmad Noor sebut tahun 74 beliau menerima ijazah hormat di Dewan Bangkuasi Parlimen, saya pun berada dalam dewan tu pada masa itu. Usia saya 12 tahun pada masa itu. Dari convocation kedua UKM. Bapa saudara saya pada masa Allah almarhum juga Salahuddin Mansur. Rakan baik Datuk ya. Ketika itu saya dapat melihat beliau dari jauh lah ya. Beliau pun duduk di atas kursi je pada masa itu barangkali ya. Dah tidak begitu kuat. Dan yang kedua, apabila Profesor Oliver Leaman, beliau menghubungi saya pada tahun 2005 untuk meminta saya mencadangkan beberapa nama ketika beliau mengusahakan sebuah ensiklopedia yang dinamakan The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy. Ini Oliver Leaman daripada Kentucky ya? Ya, Kentucky ya. Dulu Liverpool, sekarang Kentucky. Oh ya. Bila dia menghubungi saya pun pada masa itu mencadangkan beberapa nama, termasuk salah satunya Hamka. Saya cadangkan dia untuk dimasukkan sebagai satu entry di dalam The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy. Dan Oliver Leaman minta saya menulis tentang Hamka tu. Jadi saya pun sebenarnya saya pun tak sempat nak membaca keseluruhan karya Hamka ini. Tapi saya melihat dari sudut pemikiran beliau, dari sudut falsafah, mungkin sedikit sebanyak pengaruh ataupun buah pikiran beliau berasaskan kepada bacaan-bacaan beliau terhadap pemikir-pemikir Timur Tengah satu ketika dulu, seperti mungkin beberapa orang kalau saya boleh dapat ingatkan, Abbas Mahmud Al-Aqad, kali Zaki Mubarak, antara nama-nama yang saya teringat beliau, Al-Imam Paluti ya. Muhammad Al-Bahi ya, yang juga mempengaruhi, dan juga pemikir-pemikir daripada Eropah seperti Albert Camus, William James dan Toynbee sendiri ya, banyak juga dia, yang beliau. Jadi dari situ saya justify kepada Oliver Leaman. Saya anggap beliau bukankah hanya kerana dia menulis buku falsafah hidup, tetapi saya kata beliau adalah pemikir yang membumikan ilmunya di Nusantara ini ataupun di alam Melayu ini. Jadi banyak pandangan yang dikemukakan oleh beliau itu berasas kepada budaya dan sistem nilai alam Melayu. Jadi itu yang bagi saya kita boleh menganggap beliau sebagai seorang ahli falsafah yang memberikan buah pikiran beliau berasaskan kepada wakil setempat. Jadi itulah, dan buku itu ataupun ensiklopedia itu sekarang sudah dicetak kali kedua pada 2000, kalau tak silap saya pada 2000, yang pertama 2006, 2015, yang kedua dan adalah entry dia dekat situ. Jadi saya pun rasa alhamdulillah kerana saya dapat membuka satu jendela kepada dunia barat, memperkenalkan salah seorang tokoh besar kita dalam dunia Nusantara ini yang pada anggapan saya beliau adalah seorang pemikir yang sangat hebat. Terima kasih Fazil.